أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. يا فتاح يا عليم، افتح قلوبنا فتوح العارفين، وارزقنا فهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم نوّر بكتابك أبصارنا، واشرح به صدورنا، واستعمل به أبداننا، واطلق به ألسنتنا، وقو به أجناننا، واسرع به أفهامنا، وقو به عزامنا، بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Sekali lagi kita mengucapkan kesyukuran kepada Allah SWT yang telah mengizinkan kita untuk memulakan perkongsian kita di pagi hari Isnin, minggu yang seterusnya daripada minggu lepas kita berkelas daripada Isnin hingga Jumaat, dan kita berehat selepas itu selama 2 hari, Sabtu dan Ahad, dan kita meneruskan pembelajaran kita. Kita masih lagi membincangkan kalimah-kalimah dan juga ayat-ayat di dalam surah Al-Baqarah, ayat yang ke-10 ya. So kita kongsikan skrin seperti biasa. ayat ke-11 ya, ayat ke-11. Iaitu kalimah qalu ya. Qalu ni, dan kita telah mengupaskannya lebih kurang 3 hari ataupun 4 hari hanya untuk mengenalkan kalimah qalu, dengan kita mula mengenal dia, 3 huruf akar dia. So Quran tafsir dan perkata ni, tuan-tuan untuk mencari huruf akar tekan saja ya di kalimah qalu ni. So tuan akan dapati 3 huruf akarnya ada di bawah ni ya, iaitu qaf, waw dan lam tu jangan disambung ya. 3 huruf akar asingkan dia, qaf, waw, lam. Ini sambung ni cara app ni ya, dia sambungkan. Untuk QHS Academy kita tak buat sambung macam tu. Kalau kita sambung, waw tu kena tukarkan kepada alif ya, sebab dia huruf illah. Jadi kita susun dia dengan tidak, dalam keadaan tidak bersambung ya. Apa maksud tidak bersambung? Jadi tuan-tuan menulisnya, kalau kita gunakan bantuan keyboard Lexilogos ni ya. Jadi tuan menulis dia bukannya sambung, tulisnya dalam keadaan berasingan ya, iaitu qaf, ambil qaf yang ni dan spacekan dia ya, spacekan dia waw, lepas tu lam. Itu 3 huruf akar ya. So jangan disambungkan ya. Jangan sambung qaf waw lam macam tu, tak boleh. Sebab kalau disambungkan dia sudah menjadi perkataan ya. Kalau dia menjadi perkataan, waw tu, waw ilah perlu ditukarkan kepada alif ya. Itu dalam keadaan bersambung ya. Itulah, dia tidak lagi menjadi huruf akar, dia sudah menjadi kata akar dipanggilkan kata akar, bukan lagi huruf. Itu membezakan huruf dengan kata. Bila kata tu maknanya perkataan, kalau huruf tu dia masih lagi huruf yang tidak bersambung ya. Dia satu huruf dia qaf, lepas tu yang kedua tu bukannya alif, dia masih lagi waw. Itulah dipanggilkan huruf akar ya. Jadi apabila tuan-tuan mencari
huruf akar di sini Quran tafsir dan perkata itu pastikan maklumat dia hanya ada di sini saja ya, iaitu dalam kata akar ni pecahkan dia jadilah qaf waw lam ya. Ataupun tuan-tuan boleh melihat 3 huruf akarnya di mana dengan menggunakan digital Al-Quran yang kedua, iaitu Quran dipanggilkan di atas ni corpusquran.com ya, corpusquran.com. Ini cara tuan-tuan mencari huruf akarnya yang cara kedua. Tadi cara pertama menggunakan Quran tafsir dan perkata ni ya. Cara kedua ialah pergi kepada huruf akar pergi kepada corpusquran.com. Maka mana tuan-tuan cari dia, pergi ke ayat tadi, cari kalimah qalu tadi dalam word by word ni, tuan pergi kepada okey, kita padamkan arrow ni dulu. Ya. Pergi ke chapter 2 lah, sebab Al-Baqarah ialah chapter yang kedua. Tekan di sini, ambil chapter kedua sebab dia dalam bahasa Inggeris ni ya. Surah Al-Baqarah. Lepas tu pilih ayat nombor 11. Ni ada 11 ni. 2:11 tu mana itulah ayat dia. Tekan go. Ya, lepas tu ni ayat dia. So ayat 11, jadi cari kalimah qalu tadi. Tuan-tuan tekan dua kali ya. Sini qalu ni sekali pun boleh. Ya, dan dia akan bawa kita kepada paparan ni. Tuan-tuan lihat dia di manakah 3 huruf akar dia di atas ni ya. Iaitu iaitu qaf waw lam ya. Qaf waw lam. Dia sebab dia lam tu dia tak cukup space dalam line tu, dia pergi ke bawah ya. Dia qaf waw dan lam. Itulah 3 huruf akar dia ya. Kalau tak berapa susah macam tu. Okey, kena mute-kan balik ya. Okey. Tengok Rumi dia pun ada qaf waw lam. Yang Rumi dia ya. Kalau kita tukar pada Jawi, pada Melayu, translate to Melayu, yang ni dia dalam bahasa Melayu, iaitu kata dasar yang terdiri daripada 3 huruf. Ya, 3 huruf telah dipanggil 3 huruf akar, iaitu qaf, waw dan lam. Itulah macam mana kita nak mencari huruf akarnya, dan kita telah pun hari Jumaat telah berkongsi sehingga kita membuat pembentukan kalimah. Ini hasil kerja kita hari Jumaat yang lepas ya. Mula kita terangkan komponen dia. Ya, komponen qalu, kalimah qalu tu kita kata dia apa? Qala tambah waw alif ziyadah. Itu komponen dia ya. Kemudian kalau kita nak menerangkan kalimah tu ada 2 cara. Kita boleh menerangkan kalimah tu sebagai satu kalimah, ataupun kita menerangkan kalimah tu dalam bentuk komponen dia. Maknanya kita menerangkan komponen by komponen. Bahasa Inggeris kata komponen pertama, lepas tu dan komponen yang kedua. Campur ni bahasa Melayu kita tukar pada dan. Itu cara yang kedua ya. Kalau cara pertama iaitu kita tidak melihat komponen, kita terus melihatkan kalimah tu, penerangan dia akan bunyi macam ni ya, iaitu fa'ilun madhi maklum wazan 1 muzakkar majmu' ghaibun mabni bil fathati. Itu cara kita menerangkan kalimah tu kalau kita tidak menerangkan secara komponen ya. Dia kita sini apa beza dia ya, kita tidak menyebutkan fa'il dia, kita hanya menyebutkan jantina kalau fa'il dia, iaitu muzakkar majmu'
ghaibun. Ya, kita ini fa'il dia. Sebab kita tak pecahkan kepada komponen dalam penerangan ni, ya, kita masukkan semua dalam satu penerangan. Tetapi kalau kita nak menerangkan menggunakan komponen qala dengan waw al-ziyadah tu, kita boleh menerangkan sebagai ni, iaitu fi'il madhi qala dulu, ya. Fi'il madhi maklum wazan 1 mabni bil fathati. Ini komponen qala. Kemudian kita tambah dengan waw al-ziyadah tu, kita letakkan dengan sebab dia sudah bergabung. Qalu dengan waw al-ziyadah ni, ini adalah qalanya, yang ni waw al-ziyadah. Okey. Jadi yang waw al-ziyadah ni apa dia? Dia adalah fa'ilnya. Yang kita panggil fa'ilnya, ya. Fa'il tu bahasa Arab sebenarnya, tapi kita dah boleh digunakan dalam bahasa Melayu, fa'ilnya. Kalau nak terjemahkan fa'ilnya ialah pelakunya, ya, pelakunya. Dua-dua boleh. Tuan-tuan nak guna fa'ilnya ataupun nak gunakan pelakunya pun boleh. Yang terbaik ialah fa'ilnya. Sebab kita akan kaitkan dengan penerangan bahasa Arabnya, iaitu daripada fa'ilun. Fa'ilun jadilah fa'il. Jadi kita sebut dia fa'ilnya, iaitu pelakunya adalah muzakkar, jantina dia muzakkar, bilangan dia majmu', ya. Bila waw al-ziyadah tu maknanya majmu' lah tu. Lepas tu pelaku ni adalah ghaibun, ialah orang yang ketiga, ya. Orang yang ketiga. Kemudian bila kita mengasingkan fa'il tu, kita kena bagi i'rab dia, ya, sebab fa'il ni ada i'rab. Yang ni tadi kita tidak nyatakan i'rab sebab kita tumpukan kepada kata kerja dia, ya, penerangan kata kerja. Jadi kita tidak meng-i'rabkan fa'il, tapi kita i'rab kepada kata kerja dia, iaitu bil fathati, ya. Ini kita asingkan i'rab kepada kata kerja mabni bil fathati di sini. Kemudian apabila kita meng-highlightkan lah, ya, highlight bahasa Melayu tu apa tak tahu, ya, mengenengahkannya, ya, bahasa Melayu highlight ni. Kita highlightkan fa'ilnya, kita kena bagi dia punya i'rab dia, ya. Semua fa'il kepada kata kerja di dalam Al-Quran semestilah mengambil i'rab yang marfu'. Sebab tu kita sini marfu', ya. Lepas tu kita buat pembentukan kalimah. Pembentukan kalimah qalu daripada qaf waw lam. Ini yang kita tunjukkan tadi, ya. 3 huruf akar dia ialah qaf waw lam, ya. Lepas tu dia menjadi kata dasar qala. Sekarang ni sudah jadi perkataan. Sebab tu tuan-tuan lihat, bila membentuk perkataan, waw yang ilah tu kena tukar pada alif mad, ya. Waw yang ilah, waw ni adalah huruf ilah. Huruf ilah ada 3 saja, alif, waw dan ya, ya. So waw ni bertukar kepada alif. Bermakna alif, tuan-tuan, di dalam kalimah kata dasar ni masih lagi huruf ilah, ya. Dia masih lagi lemah. Lemah bermakna apa? Dia boleh bertukar tu. Dalam pembentukan kalimah-kalimah yang tertentu, alif juga boleh bertukar, ya. Dia tidak steady. Itu dipanggilkan ilah, huruf yang lemah, ya, yang akan bertukar mengikut konteks ayat. Okey, kemudian dia mempunyai acuan, ya. Dia mempunyai acuan. Sebenarnya semalam hari Jumaat kita tak sempat nak meletakkan acuan tu. Acuan ialah pembentukan fi'il madhi, ya. Kena tengok acuan dia. So acuan dia mana kita belum buka lagi template-nya. So kita bukakan template tu. Okey, fi'il madhi maklum wazan 1, ya. Yang ini.
Jadi fi'il ma'ruf ada 3 acuan. Ada fa'ala, ada fa'ila dan ada fa'ula, ya. So yang mana satu tuan-tuan nak pilih, ya. Tengok pada huruf yang pertama tu fa tu. Sebab huruf kedua ialah alif. Jadi kalau alif baris atas tu dipindahkan kepada huruf yang pertama, fa tu akan menjadi baris atas. Jangan ambil baris bawah. Kalau ambil ain baris bawah, nanti huruf kedua dalam kata dasar ialah alif. Jadi alif baris bawah, jadi baris bawah kena pindah kepada fa, dia jadi fi. So yang ni tak betul. Yang ni pun sama. Huruf kedua ain bermakna alif ialah mengambil dhammah. Dhammah tu pindah kepada fa, dia jadi fu. So bukan yang ni, ya. Bukan yang ni, tetapi yang ni, ya. Sebab huruf pertama qaf tu adalah baris atas. Jadi qaf dia mengambil acuan fa'ala. Okey. So sini hari ni kita masukkan, ya, untuk melengkapkan pembentukan kalimah ni. Kita pergi ke mana? Kita pergi ke simpanan. Kita ada simpan hari tu, ya. Kita simpan dia dekat Quran punya nota. Mana dia? Yang ni, Quran MS Word tu kita ada simpan hari tu. Kita boleh simpan dekat Word ni dan kita nak guna, kita boleh ambil balik yang ni, ya. Tak payah kita type balik semula, ya. Ambil yang ni, copy saja, bawa balik ke Lexi Logos dekat Chrome ni, ya. Pergi ambil Lexi Logos tadi, kita copy saja kat sini. Tu dia yang kita buat hari Jumaat tu, ya. So kita nak kemaskan lagi hari ni pembentukan kalimah ni, yang mana yang perlu kita tambah maklumat supaya pembentukan kalimah tu proses dia sempurna ataupun penuh, ya. Okey. So yang pertamanya apa, kita nak masuk dalam maklumat pembentukan supaya dia menjadi pembentukan yang mantap, ya. Yang ni dah boleh sebenarnya, tapi kalau bagi beginner mungkin dia tidak berapa faham. Jadi kita kena bantu, ya. Beginner ni orang yang baru belajar tu, kita nak bantu yang sebaik mungkin supaya dia faham. Ya, iaitu kita sini kita bracketkan dia, kita masukkan penerangan qaf waw lam ni ialah huruf akar. Ha, waw, ra, waw, fa, lepas tu akar. Alif, kaf, ra. Itulah. Ya, jadi orang-orang yang baru belajar, dia kata baru nampak. Qaf waw lam ni ialah huruf akar. Ya. Kalau kita nak letakkan step, ya, step. Apa maksud step? Langkah-langkah dia, ya. Langkah-langkah kita boleh masuk kat sini, ya. Qaf waw lam ni ialah langkah pertama, ya. Kita dapatkan huruf akar. Yang ni cuma labeling saja, ya. Step pertama kita dapatkan huruf akar. Lepas tu step kedua ialah kata dasar. Ya. Boleh untuk menambah lagi, ya, maklumat. Step kedua huruf yang ni ialah kata dasar. Kaf, alif, ta, dal, alif, sim, ra. Itu step kedua. So bila kata dasar tuan-tuan, dia mesti ada dah makna dia, ya. Jadi tuan-tuan kena carilah. Ya, qala tu macam mana kita nak cari? Qala ni dia mesti bersangkut paut dengan makna kalimah tu. Kalau kita pergi kalimah tu, dia kata apa? Mereka berkata. Dan kata dasar dia tidak ada fa'il. Jadi fa'il ialah mereka. Jadi kita untuk memaknakan kata dasar, tuan-tuan buangkan fa'il dia tu, ya, dalam makna dia tu yang ni. Buangkan mereka tu. Ya, jadi bila buangkan mereka tu, kata dasar yang inilah berkata tu. Itulah kata dasar dia. Sebab kata dasar dia tidak ada pelaku dan tidak ada masa lagi. Dia hanya perkataan perbuatan yang asal, iaitu berkata. Nah, itulah makna kepada kata dasar. Ya. So kita buangkan tu dan kita balik ke lecture logos, kita beri makna kepada kata dasar ni, iaitu berkata. Ba, ra,
kaf, alif, ta. Sebab daripada makna berkata, kata dasar ni lah dia akan membantu untuk memberi makna kepada kata terbitan dia, ya, kata terbitan dia. So ini langkah yang kedua, ya. Dan langkah ketiga ialah membina kata terbitan. Ini yang sebenarnya kata terbitan. Langkah ketiga. Ya. So, tapi kata terbitan dia ada acuan. Ada kalimah yang tidak ada acuan. Ada kalimah yang ada acuan. So yang ada acuan tu masukkan acuannya. Di sini acuan tadi kita telah tunjukkan dia mengambil apa? Fa'ala ni. Ya. Fa'ala, tuan-tuan kena mahir gunakan QH Chronic Vocabulary ni sebab dia sangat banyak membantu kita untuk mengenal kalimah-kalimah Al-Quran, ya. Jadi dia mengambil acuan fa'ala ni, kita boleh copy saja di sini. Kalau boleh copy, kalau tak boleh type dia lah. Kalau dia bila kita highlight ni dia tak penuh, macam ni fa tu dia tak ambil, ya. Jadi jangan copy, ya. Dia akan tak jadi apa tu acuan tu, kena type dia, ya. Di sini pakai lesi logo ni, type je, iaitu fa baris atas, ain baris atas dan lam baris atas. Itulah acuan dia, ya. Acuan yang nak digunakan untuk membentuk kata terbitan. So apa kita buat? Huruf di dalam huruf akar ni, tuan-tuan masuk ke dalam acuan fa'ala ni dengan menggantikan fa'ala ni daripada 3 huruf sini, ya. Apa yang dimaksudkan ialah kalau ada kawan-kawan kita yang baru masuk kelas ni, kita tunjukkan supaya dia dapat melihat apa yang kita pembentukan kalimah qala, ya. Iaitu kita ambil arrow, mana arrow di sini, qaf ni tuan-tuan, ya, gantikan fa. Huruf yang pertama qaf tu gantikan huruf fa ni, ya. Jadi qaf ganti ke fa, jadi qaf baris atas. So kita tulis di sini qaf baris atas. Tu hasil dia, ya. Kemudian alif ni gantikan ain. Alif gantikan ain. Okey, padamkan yang ni. Alif yang kedua, iaitu sini, gantikan ain. Bila alif ganti ain, jadilah alif yang berbaris atas, ya. So alif berbaris atas ini, so ini kita sudah shortcut sebab kita kenal, ya. Kita kenal kata terbitan dia, kita shortcut. So kalau kita nak tunjukkan secara step by step, kita kena masukkan alif ni baris atas kalau mengikut acuan tu, ya. Jadi fa'ala dia akan jadi qa'ala, ya. Kalau acuan fa'ala dia akan menjadi qa'ala, ya. So itu yang kedua, iaitu alif ni gantikan ain, so dia akan menjadi alif yang berbaris atas. Kemudian lam ni gantikan lam, lam gantikan lam, lam saja serupalah. Jadi yang huruf yang ketiga akan menjadi lam baris atas sebab acuan dia lam baris atas. Jadilah qa'ala, ya. Itulah kata terbitan hasil daripada acuan fa'ala, ya. Tetapi qa'ala ni tidak wujud, ya tuan-tuan, dia tidak wujud, ya. Sebab apa? Sebab alif mat dia tidak berbaris, ini tak boleh. So kita kena proseskan dia supaya alif tu hilang barisnya, ya. Hilang barisnya, apa kita buat? Kita pindahkan baris alif ni kepada qaf. Bila alif ni pindahkan kepada qaf. So kita kena buat satu step lagi, ya. Masukkan step yang kedua, yang seterusnya di sini. Okey. Alif ni kita kena pindahkan kepada huruf qaf sebelumnya. Itu proses dia. Ya, jadi alif fathah kepada alif pindah pada qaf. Jadi dia akan gugur baris dia. Dan qaf tu mengambil baris atas alif tadilah, jadilah qaf baris atas, jadi qala. Inilah baru yang dipanggilkan kata terbitan, ya. Yang ini belum lagi sebab
dia tak selesai. Alif ada baris, tak boleh nak jadikan kata terbitan. Dia tak wujud. Jadi proseskan dia supaya alif tu tidak mengambil baris. Ya. Di sini barulah kita buat penerangan, iaitu step ketiga. Ya, step ketiga ialah kata terbitan. Kaf, alif, ta. Lepas tu terbitan. Ta, ro, ba, ya, ta, nun. Ya, itulah. Dan kata terbitan tu mesti ada makna. Ya, bergantung kepada jenis dan wazan dia. Jenis, kalau dia jenis dia fa'il madhi, ini bentuk fa'il madhi, jadi kena beri makna lihat, ya, dia punya pelaku dia ialah mustatir, dia tersembunyi. Dan bila pelaku tersembunyi, bermakna dia pelaku dia lah dia seorang lelaki. Itu pelaku dia. So masukkan dia. Dahlia. Kemudian perbuatan dia apa? Qala tadi daripada kata dasar ni berkata, ya, kita ambil daripada kata dasar tu, jadilah berkata, dia berkata, kopi saja sini. Okay. Dia berkata, kalau banyak space buangkan. Okey, tetapi dia madhi, ya. Madhi makna apa? Dia ada masa dia. Masa dia ialah telah. Kalau dia berkata saja ni belum tentu madhi. Sebab dia boleh jadi mudhari' juga. Ya. Ataupun dia boleh jadi amal. Jadi sebab tu meletakkan masa tu sangat penting untuk kita membezakan satu kalimah tu daripada kalimah lain. Kita letakkan telah. Itulah masa dia. Telah, ta, lam, ha saja, ya. Jadi inilah makna kepada kata terbitan, ya. Step ketiga ni kita bina kata terbitan, ya, yang memberi erti dia telah berkata. So sekarang ni kita dah boleh nampak dah makna dia, dan kita boleh faham kalimah tu, kita kenal, dan kita dapat memahami sebab kita sudah tahu erti dia. Kalau kita baca saja qala, tak kenal dia, tak tahu mana, kita tak dapat, ya, fahaman dia. Okey, ini adalah kata terbitan. Jadi apa kita buat pada kata terbitan? Sebab dia dalam kalimah tu dia jamak majmuk, jadi kena tambah wa alif ziyadah. Jadi qala kepada wa alif ziyadah dia akan jadi, saya buat step by step, ya, iaitu dia bukan terus qalu macam tu, ya. Bukan terus macam tu. Dia adalah lam tu baris atas. Ini pembentukan kalimah kita buat cara detail. Ya, kita qala tambah wa alif ziyadah ni maknanya apa? Kita buang kaitan dicampur supaya dia bergabung, ya. Jadi tuan nampak lihat sekarang ni ialah lam masih baris atas. Sebab original dia baris atas. Jadi qala tambah wa alif jadilah qalau, bunyi macam tu. Okey. So kalimah macam ni tidak ada dalam Quran. Sebab apa? Waw ni adalah waw mad. Kalau waw mad, lam tidak boleh mengambil baris atas. Jadi apa kita buat? Kita gugur, tukarkan baris atas kepada lam tu, ya. Kalau saya arrow kan sebab tu nampak, ya, iaitu kita lam baris atas ni kepada lam tu, ya, kena tukarkan, ya, kepada dhammah. Dia tak boleh mengambil baris atas sebab bertemu dengan waw mad, so dia perlu tukar kepada dhammah. Sebab tu dia step yang seterusnya kita tukarkan dia kepada dhammah. Jadilah qalu. Itulah pembentukan kalimah, ya. Prof, saya nak tanya Prof. Ya. Macam kan kalau katakan di antara qala tu, sebelum kita nak proses alif tu, nak hilangkan baris apa alif yang ada baris atas tu, qa tu sendiri dah ada baris kan Prof? Dia gantikan baris yang sedia ada. Kalau baris baris atas, maknanya dia gantikan baris atas tu, dia masih lagi jadi baris atas. Kalau katalah qaf tu bukan baris atas, katalah qaf tu dhammah kan. Jadi baris atas, gantikan dhammah tu, dia akan jadi baris atas.
tak kira baris apa. Dia akan mengambil baris daripada alif tu. Bermaknanya core tu hilang baris dia yang pertama. Memang. Dia akan hilang. Diganti makna dia hilang lah. Dalam konteks ni, dia baris atas, jadi hilang baris atas tu, ganti dengan baris atas, jadi baris atas lah. Oh, okey, Prof. Okey. Maksud dia kalau kita dapat beza, kalau core tu dia core tu baris atas, baru kita nampak beza yang core tu baris depan. Kalau kita dapat beza, kalau core tu baris depan, bermakna bila digantikan baru kita dapat bezakan core tu baris atas ya, macam tu, Prof. Tak faham. Sebab macam ni, mula-mula kan core tu kan dia pada, kalau kita core ala kan, Prof. Yap. Alah, jadi kan bila yang proses alif tu kita pindahkan baris atas tu pergi kepada qa. Bermaksud kalau pemahaman saya, qa tu dia macam ada bertindih dua baris. Tak ada, dia ganti. Dia ganti. Mana qa yang asal tu? Baris yang asal tu dibuang, ganti baris baru. Oh, dibuang ya. Automatik dibuang. Yes. Okey, Ganti faham. maknanya dia buang yang lama, ganti yang baru. Oh, okey. Ya. Katakanlah kalimah lain, katalah baris dia depan lah contoh ya, qa. Jadi buangkan dhammah tu, ganti dengan fathah. Oh, okey. Maknanya itu dia punya syarat lah, Prof, kan? Itu dia punya kaedah dia. Kaedah dia. Okey, saya faham. Okey, so nampaknya hari ni masih lagi kita tak boleh buat terjemahan ya, sudah 7.49. Ya, okey, so nanti kita terjemahan kita buat besok lah ya. Terjemahan pada qalu ni kita buat sebelah bawah ni hari ni. Nanti 49 bolehlah kita habiskanlah terus ya. Iaitu kita dah kenal dia qalu ni, sebab macam mana kita boleh terjemahkan, sebab kita dah dapat dalam bentuk kata terbitan dia. Dia telah berkata, tapi ini dalam bentuk mufrad ya. Jadi kita kena, tetapi sini ada wa'al ziyadah, dia tak mufrad lagi, dia dah majmu'. Maknanya pelaku dia ni kita kena tukarkan kepada mereka. Ya. Okey, kita habiskanlah hari ni ya, dah hujung sangat. Itu kita tuliskan terjemahan ya. Tara, jim, mim, alif, ha, nun. Terjemahan kalimah qalu. Masukkan kat sini. Lepas tu dah ambil yang ini ya, kata terbitan punya makna tu, sebab kata terbitan lah yang membina kalimah. So kita ambil daripada kata terbitan tu, tukar kalau ada perbezaan di antara kata terbitan dengan kalimah di dalam ayat. Kata terbitan qala, tetapi dalam ayat qalu. Jadi buat perubahan yang bersesuaian, iaitu fa'ilnya adalah majmu', ya, ramai. Jadi bukannya dia, tukarkan kepada mereka, ya. Mereka ya. Dalam bahasa Melayu ni kadang pelik juga ya. Ya tu patutnya bukannya mereka ya. Patutnya mereka. Roya bunyi dia ri. Tapi Melayu itulah ya, sebutan dia mereka. Dalam Rumi, sebab Rumi dia RE ya. Original patutnya Jawi ya. Rumi ni sepatutnya dia kena ikut Jawi. Melayu pun tak ikut Jawi. Tak tahulah mengapa. Ya. Kalau Jawi sepatutnya bukan re, dia ri, mereka ya. Tapi kita sebut mereka. Itu pelik Melayu ni ya. Dia tak konsisten, dia punya falsafah dia tu ya. Okey, so mana selesailah ya. Terjemahan kalimah qalu ialah daripada dia telah berkata, kita ubahkan fa'ilnya sebab dah ada wa'al ziyadah sini. Jadi kita tukar kepada mereka, dia adalah bentuk fi'il madhi ya. Acuan ni tadi ialah acuan apa? Fi'il madhi maklum. Kalau tuan-tuan nak labelkan kat sini pun tak apa ya. Tengok daripada acuan tadi, dia adalah fi'il madhi maklum wazan 1A ya. Nak letak wazan 1A pun bagus ya. Kita labelkan kat situ untuk bantu tuan-tuan memahami. Kita
Ni ya, kita masukkan labeling dekat fa'ala tu, ambil text, feature Zoom screen sharing ni, ambil text. Tuan-tuan mungkin tak nampak ya, sebab feature ni hanya untuk orang yang buat persembahan saja, ataupun orang yang yang berkongsikan maklumat hanya yang nampak ya feature ni, sebab kita buat screen sharing. Tuan-tuan tak nampak ya. Saya ambil labeling text ni dalam screen sharing tu, saya tekan kat sini nak memberi labeling ataupun maklumat kepada fa'ala atau dia. So fa'ala tu ialah acuan, fi'lun, madhi, maklum. Ya, ini dia punya maklumat ya, maklum, wazan 1. Wazan 1. Tapi wazan 1 tu dia ada berapa? Ada 3 ya. Yang kita masukkan wazan 1A. Fa'ala tu adalah wazan 1A. Okey. Itulah maklumat kepada fa'ala tu ya, saya susunkan sikit dan labelkan dengan arrow supaya kita dapat tunjukkan yang tu ialah untuk kalimah fa'ala. Itulah fa'ala tu ialah acuan fi'lun madhi maklum wazan 1A. Ya, kalau tuan-tuan tengok balik template ya. So pastikan tuan-tuan mahir menggunakan template ni ya. Kita baru minggu lepas kita dah buat satu workshop ya. Mungkin kita akan buat lagi satu workshop untuk bantu kawan-kawan yang belum lagi dapat berpeluang untuk attend workshop dulu ya, ataupun mungkin dia attend tapi masih lagi tak berapa kemas kefahamannya. Tiap-tiap bulan kita akan buat workshop untuk bantu tuan-tuan dalam memahirkan ya bahan-bahan yang telah kita sediakan ya, iaitu apa dia fa'ala tadi yang ni. Okey, ni dia fa'ala tu yang ni. So kita terangkan dia, iaitu fa'ala ni adalah, okay, ambil kotak, adalah fi'il madhi maklum wazan 1A. Tu yang kita masukkan tadi ya. Kita boleh kenal jenis dia, kita boleh terangkan dia dengan baik ya, sekali dengan wazan dia. Pastikan bila tuan menerangkan jenis kalimah, mesti ada wazan dia ya. Kalau kalimah tu tidak berkaitan dengan wazan, kita katakan tidak ada wazan. Tetapi kalau yang ada berkaitan dengan wazan, kena masukkan ya. Dan dalam konteks ini wazan dia ialah wazan 1A. Okey, so kita clearkan ni dulu ya, sebagai balik kepada tempat tadi, dan kita boleh simpan dia ya. Simpan dia untuk screenshot. Tu dia ya. So kira ini sudah lengkap ya tuan-tuan, dengan juga maklumat-maklumat yang sebelum ni kita sudah mengupaskan kalimah qalu ni dengan baik. Jadi kalau tuan-tuan nanti diberikan tugas untuk menerangkan qalu tu, gunakan maklumat-maklumat yang telah kita kumpulkan ni untuk berkongsikan ilmu tu kepada orang lain. So ini kita apa buat? Kita screenshot dia. Print screen, dia akan simpan dalam screenshot ya. Jadi bila dalam screenshot tu dia dah tak hilang lah ya. Kita boleh guna dia untuk sampaikan ni kepada orang lain, kawan-kawan kita ya, suruh dia mula belajar mengenal kalimah-kalimah Al-Quran tu ya. Kita tak mau kalau dah 10 tahun baca Quran, 20 tahun baca Quran, kalimah qalu pun tak kenal. So something is wrong ya. Orang putih kata something is wrong ya. So kat mana tuan-tuan nak lihat yang ni? Tuan-tuan pergi ke screenshot. Ni ada folder di bawah ni ya. Tekan kat folder tu.
Tuan-tuan, okey, kita padamkan, dah boleh padam sebab kita dah simpan ya. Kita padamkan dulu labeling ni. Clear drawing. Dan tuan-tuan pergi ke screenshot. Nah, kena belajarlah ya. Macam mana nak cari screenshot folder tu bergantung kepada komputer masing-masing ya. Kat manakah apa ni folder screenshot ni ya. Saya tunjukkan arrow lah. Tuan nampak. Ni dia screenshot. Nampak? Ya, screenshot. Cari folder tu. Dia ada simpan dalam tu. Ya. So, kita pergi ke situ dan kita buka screenshot. Okay. So, hari ni 28 hari bulan. 28, yang ni lah. 28. Buka yang 28. Kalau tuan-tuan nak apa? Nak tukarkan nama ni kepada nama, letakkan nama pun boleh. Ya. Screenshot dia sekarang, screenshot 290. Maknanya ada 290 maklumat yang telah disimpankan. Ya. So, untuk hari ni, kalau kita nak senang mencari nanti, kita tukarkan nama ni, letakkan nama fail, iaitu hari ni kita buat apa? Masih lagi dengan kalimah qalu. Ya. So, kita tukarkan dia. Ya, banyak show more option ni ambil rename. Rename je ni ya. Rename mana kita nak tukarkan nama screenshot tu kepada nama file. File ni ialah kita letakkan label dia kalimah qalu ya, dalam bahasa, dalam tulisan Rumi lah ya, qalu ya, macam ni je qalu, QOA, lepas tu lam L ya, ada waw mat tu panjangkan dia qalu ya. Lepas tu kalau nak label dalam letak bracket, itu ayat ke berapa? 2, ayat ke 11 dan kalimah yang ke-8. Itu supaya kita tahu qalu yang mana kita maksudkan tu ya, iaitu surah Al-Baqarah ayat ke-11 kalimah yang ke-8 ya. Dan date hari ni ada. Date dia tengok kat sini ya, kita menyimpannya pada pukul 7.56 tadi, 8 hari bulan 28 hari bulan 8 ya. Dan kalau dah okey tu, so inilah hasil kerja kita untuk hari ya. Kalau kita buka dia, okey, buka, ni dia, ni yang kita simpan baru tadi ya, simpan baru tadi ya. Lepas tu tuan-tuan boleh kemaskan ya, sebab tengok banyak sangat maklumat yang lain tu yang tak perlu, boleh kemaskan, tekan dekat atas ni untuk edit. Okay, edit dia. So this is edit mode ya. Kita tak nak yang tak perlu tu, buangkan ya. Kita crop, kita panggil cropping. Dia edit by cropping ya. Ambil yang perlu saja, yang ni buangkan. Ambil yang kotak tu saja. Tu dia. Yang tak perlu tu tuan-tuan boleh buangkan dia, cropkan dia ya, simpan yang perlu saja. Kemudian atas ni ada save a copy ni, tekan drop around arrow ni, save. So sekarang ni file tadi telah disimpan ya dalam bentuk yang ni, lebih kemas lah. Bila-bila tuan-tuan nak buat kajian balik ya, boleh tengok dia balik, fahamkan dia ya. Step by step ini kita buat step by step. Daripada apa? Step pertama huruf akar, step kedua kata dasar, step ketiga kata terbitan sehinggalah makna kepada terbitan. Kemudian kita buat terjemahan kalimah, iaitu mereka telah berkata. Mana datangnya telah ni? Sebab dia fi'il madhi ya. So kalau mengambil acuan fi'il madhi, bermakna kalimah tu adalah bentuk fi'il madhi, kena ada elemen masa, iaitu telah ya. Ni yang kita dah buat hari ni. Yang sebelum tu pun kita ada simpan lagi dalam tu. Ini yang sebelum tu ya, iaitu sampai kepada qalu, tapi kita tak detailkan pembentukan dia. Hari ni kita detailkan lagi ya. Acuan pun kita tak masukkan hari tu. So itu, ini berapa bulan? Hari Jumaat. Ni hari ni punya ya. Jadi semua tu ada dalam screenshot tu, yang mana tuan-tuan boleh
buat rujukan dia daripada masa ke semasa, ya, insyaAllah. Okey, so hari ini kita berhenti di sini. Besok kita akan sambung kita akan sambung ayat tu, ya. Kita dah selesai qalu, ya. Kalau tuan-tuan tengok ayat tu, tekan di sini pun boleh, ya. Tekan klik untuk selanjutnya tu. Okey, tapi kita nak tengok ayat selepas, so tak boleh tekan ni. Kalau tekan sini dia hanya beri ayat untuk 11. Nanti je. Oh betul, dia ayat 11 pun tak apa. Okey. So tekan di sini dia beri ayat tu. Tu, ya. Iaitu selesai qalu. Daripada wa iza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu, ni semua dah selesai kita bahaskan dan kongsikan, ya, dengan tuan-tuan yang sempat mengikuti kelas ni dululah, ya. Doktor, nak tanya. Ya. Ya. Maknanya kita, ialah bahagian digital ni yang saya masih lagi tak berapa mantap lagi. Okey. Maksudnya kita buka, bila kita buka kita punya komputer ni, kita Wah. terus dalam Chrome ke, ataupun saya tadi try terus daripada Zoom. Bila Zoom saya nak tarik feature-features yang macam taskbar yang doktor kata apa nama, Corpus, word by word tu, jadi dia tak keluar dalam saya punya screen. Jadi Kena maknanya buat kita kena buka dalam Chrome ya. Dan kita baru call Zoom semua tu. tak ada, buka Zoom dulu. Okay. Lepas untuk apa? Untuk feature labeling tadi, ya, kotak arrow tu. Ya, bukan. Maksudnya bila saya dalam Zoom selalu saya terus join je dengan Zoom. Lepas Betul. tu bila macam doktor kata kita tengok word by word ataupun tengok dalam Corpus, Alright. saya tak ada dalam saya punya screen ni, tak boleh nak cari yang taskbar tu yang kata kita boleh add kita punya taskbar tu. Okey. Ke saya kena masuk dalam Kena Chrome buka dulu. dulu. Kena buka Buka. dulu. Buka App Chrome tu dulu kena kan? buka dulu. Pergi ke Chrome. Okey. Buka corpusquran.com dulu. Okey. Sebelum Zoom, ya. Sebelum Zoom, tuan-tuan buka dulu app. Iaitu qurancorpus.com tu website lah. Nak buka situ tahu kan? Tahu. Okey, buka yang tu dulu. Kemudian buka yang Quran tafsir dan perkata. By word tu. Yang by word ni. Jadi dua-dua dah dibuka. Okey. Bila dua-dua dah dibuka tu, kalau nak baru masuk Zoom. Oh, masuk Zoom. Baik. Kemudian kalau saya nak screenshot, bila screenshot, macam mana saya nak daripada screenshot tu saya nak pergi ke kita punya drive, kita punya desktop. Desktop. Bila kita pergi Desktop screenshot tu, ada dua cara lah. Tengok kat sini. Kalau folder apa ni, ni ada desktop dekat tepi ni. okey. Sepatutnya ada desktop lah. Itu dalam screenshot. Maksudnya sekarang ni saya Bukan, screenshot. tak. Ini luar screenshot ni. Screenshot di sini. Ini dipanggil Window Explorer, ya. Window Explorer. Okey. Salah satu daripada folder yang ada sini ialah bukan folder lagi lah, tempat simpan dia, storage dia desktop. Okey. So semua screenshot ni bukan dalam desktop lah ya, doktor? Bukan dalam desktop, bukan. Screenshot dia folder dia sendiri. Dia dalam folder komputer ni. Jadi kena nak cari screenshot kat sini bawah ni ada window ni. Okey, Kalau tak jumpa, tak ada sini, apa saja yang tak ada sini nak cari, tekan dekat search ni. Nampak ada search bawah ni dekat taskbar ni. Okey. Tekan screenshot lah kalau tak ada situ. Screenshot. Kan dia keluar tu. Ni screenshot ni. Okey. Ya. Okey, saya cuba lagi kalau sangkut lagi. Sebab sekarang hari ni saya sangkut lah macam mana saya nak savekan screenshot tu ke saya punya ni, komputer ni. Screenshot sepatutnya memang ada. Cuma nak tahu nak cari kat mana.
Ya. Dia, sebab sebelum ni saya screenshot dia tak save. Dia tak save dalam saya punya tu. Ini screenshot doktor ataupun Okey, screenshot dekat you komputer dia tak Ah. tulis screenshot. Dekat komputer tu dia tulis print screen. Ya, ada print screen. Betul. Saya tekan Bila print screen tekan ni, print screen, dia akan ya, simpan dekat screenshot. screenshot betul. Lepas tu Tapi nak cari sebab dia bergantung pada komputer dengan komputer dia lain-lain ya. Cari dalam komputer tu kat mana ada screenshot. Doktor, mungkin doktor, puan ni kena create folder sendiri screenshots tu because dia tak boleh access pada doktor punya screenshot. dia nak kopian doktor, screenshot doktor tak boleh. Dia nak doktor punya Pun screenshot. dia punya own screenshot. Dia kena create folder dia kalau doktor nak share doktor punya screenshots, that will be sharing of files lah because ini files pada doktor punya komputer. She can create a folder dan kalau doktor boleh share with her, mana dia boleh collect pada doktor lah sebab on her own dia tak boleh access itu doktor punya komputer. Dia tak boleh screenshot doktor punya. Tak, semua komputer ada screenshot. Tak, dia nak screenshot yang doktor punya access tadi. Dia nak access kepada files doktor. Screenshot the files. Dia nak access saya punya file. Screenshot folder. Itu tak boleh. Folder yang ini. Boleh. Itu kalau nak saya kena share. Kalau saya buat sharing boleh. Tapi yang screenshot ni dia bukannya sharing lagi. Bukan sharing folder. Siapa yang bertanya tu? Puan apa? saya Norma. Puan Norma nak Ya. nak akses saya punya screenshot folder ke? Saya tak masuk macam tu. Saya cuma tak Nak cari tahu screenshot kenapa. tak tahu kat mana kan? Dah jumpa. Saya dah praktis lah dengan anak saya makna screenshot kat sini. Tapi every time saya nak screenshot dekat doktor punya ni, program ni kan kata screenshot. Saya tekan print screen. Saya tekan print screen. Kemudian bila saya nak save, saya cari balik, dia tak save dalam saya punya. Masa tekan print screen tu, dia ada foto snap tak? Dia macam ni, tengok. Dia mesti ada ambil gambar ya. Dia ada. Dia macam dia blur, dia gelap sikit dia punya tu. Ya, itu dia. Ada ya. Okey, dah ambil. Jadilah tu. Okey, cuma bila saya cari sekarang nak screenshot tak tahu kat mana ya. Dia cari mana pergi yang saya print screen tu, ke mana saya dah cari. Saya cari dalam desktop. Cuba tengok kat pictures. Dekat pictures. Dia mungkin dalam picture. Saya ada dua tempat nak cari ya. Kalau tak jumpa satu picture. Tengok kat picture ada tak. Macam saya ni dia tak ada dalam picture ya. Ataupun cari dekat dokumen ni. Dropbox pun ada juga dalam Dropbox. Dropbox. Ya, satu lagi Dropbox. Kalau ada puan ada Dropbox, saya ni dah keluarkan Dropbox ya. Kalau Dropbox pun boleh cari juga. Kalau ada akaun Dropbox dia boleh cari Dropbox. Tapi dalam dokumen boleh cari rasanya. Okey. Screen recorder. Tengok screen recorder ada tak? Ni screenshot. Cari dalam dokumen, cari dalam dokumen recorder. Okey. Dokumen ataupun dalam pergi ke dokumen. Tekan dokumen dia akan keluar ni. Lepas tu ambil screen recorder ni. Okey. Buka screen recorder, ni screenshot ni yang sama ni. Saya dah pindahkan daripada sini ke sini, saya duplicate. Okey doktor. Setelah tu tak apa, yang ini saya cuba lagi. Yang kemudian bila saya dapat screenshot tu, macam tadi doktor kata nak simpan ke Word. Maknanya saya dalam Chrome tu saya ataupun saya nak ke mana lepas tu? Dalam Chrome, masih lagi dalam Chrome, iaitu masih dalam Chrome. Dalam Lexilogos ya. Dalam sini simpan dalam Word. Kalau dalam image dia tak boleh simpan lagi dah. Dia tak boleh edit dah. Dia dalam foto. Okey. So, semasa dalam Chrome ni, iaitu dalam Lexilogos punya mode ni, copy dia. Copy, nak tekan copy, semua ni senang je. Tekan bawah ni ada kotak copy ni. Copy dia itu dia copy dan buka satu Word document.
Kalau nak buka baru pun boleh. Ini saya memang dah gunakan ni lah. Ya. Jadi kalau ini simpanlah saja. Kat mana dalam Word tu, Word tu. paste, Ctrl V, paste je. Itu dah simpan dah. Oh, okey. Okey. Kalau nak simpan Word baru, pergi ke barulah. Macam ni ambil new ya, blank ni. Kalau mula ni ambil blank ni, paste kat sini. Okey. Lepas tu buat adjustment sikit lah ya. Sebab dia Word ni yang tadi Lexilogos tu dia punya format dia sikit berbeza. Jadi buat apalah, buat Kiri ke kanan. perubahan sikit dalam dia punya formatting tu. Ya, ambil di sini depan paragraf ni ada, tukarkan right to left. Ni. Sekarang ni left to right diikut Rumi. So ambil right to left ni. Dan okey. So dia Dia susun setiap kali blank tu kita kena buat ke ataupun kalau once kita dah format? sekali buat masa mula-mula. Oh, okey. Sebelum paste tu, mula-mula tu tukarkan, bila dah masuk dalam Word ni, ambil right to left tu, dia yang lain kali tak payah buat. Dia akan format automatically. Okey. Okey, insya-Allah. Kemudian yang ni Saya tu cuba lagi. besarkanlah ya. Kalau kecil sangat besarkan, boldkan. Ya. Kalau nak warna merahkan, merahkan. Itu semua boleh buatlah lepas tu. InsyaAllah. Terima kasih, Doktor. Okey, sama. Doktor, Quranic Arabic Corpus ni nak tukarkan ke bahasa Malaysia macam mana, Doktor? Okey, ambil kami kompas dia. Pergi ke kanan ni ya. Kanan ni dia ada 3 apa? Ada 3 dot ni. Okey. 3 dot ni kan. Tekan situ, ambil setting. Setting, okey. Setting, dekat language belah kiri tu dia ada mana dia? Languages. Language. Oh, okey. Lepas tu, ni pilih lah Melayu. Dia keluar In Malay, apa this ni? language is used in translating pages. Tengok kat Website. sini apa ada. Itu okey, cuma kedua kata, ambil Malay lah. So dia akan tukar pada Melayu. Dia tekan dot ya, 3 dots tu. Because now it's in English. Ya, tekan dot sini ya. Then I press the dots yang appear kat sini, move to Setting, the top. setting. Yeah, I'm already in setting. Saya sekarang ni saya dah pergi ke websites will show content, yes. Saya sekarang ni saya ada English, United States, second English. Saya pergi ke English ni kat 3 dot ni. Ya, ambil Malay. Bawa lepas English ada Malay kan? Tak ada, dia cuma ada display Google Chrome in this language. Move to the top. Ya. Tak. Bukan 3 dot sini. Ya. Bila dah buka language ni, dia ada Malay ni. Buka language. Saya punya tak ada lah, move down. Kalau tak ada, add language. Language. Add language. Dia ada add kotak ni. Add language, letak bahasa Melayu ya. Ambil. Okey. Kalau dia tak ada, mana kena add dululah. Malay mana? Okey. Sepatutnya sebab saya dah add tu, dia tak ada kat sini lah ya. Malaysian. Ini Ada Malaysian India ni. Ya. Malayalam. Languages. Okey, dia sekarang dia keluar bila saya tekan language, dia keluar. Okey, ataupun ambil bahagian ni ya. Google Translate. Google Translate pun boleh juga. Dia ada ni, ada pilihan translate into this language. Ambil Malay Melayu ni. Malaysian. Okey. Add. Alright, alhamdulillah dah. Dapat. Malayalam. Yang tu tadi bukan Malayalam. Okey, kalau nak cepat terus sini ya, language, lepas tu scroll ke bawah ada translate, Google Translate ni. Ambil yang ni ya, Malay Melayu ni.
Nah, Okay. Alright. Malay. Okay, ada Melayu. Ada dah. Thank you, Doktor. alright. Alhamdulillah. Okay, so Terima kita kasih, stop Doktor. sharing. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وطرف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم منا تقبل يا كريم تقبل يا